cerita tentang madu kan, khasiat madu saya kira dah ramai yang memang mengetahui. Kita dari kecil kita tahu bagaimana Allah SWT memerintahkan lebah ni supaya pergi ke bunga-bunga tu dan bawa balik ke sarang dia. Dan untuk mendapatkan secawan madu kan, satu sudu madu bukannya mudah. Saya baca satu fakta, dia mengambil satu hayat dia untuk menghasilkan satu orang kata satu sudu madu. Jadi satu hayat dia sepanjang hayat dia untuk ni. Jadi orang kata madu ni sangat unik kan, dan saya telah membuat orang kata research dalam internet dan orang kata membuat pengetahuan yang agak mendalam tentang bagaimana madu dihasilkan oleh lebah. Dan subhanallah, Allah SWT menciptakan lebah-lebah tu supaya bekerja untuk manusia lah. Jadi madu yang kita dihasilkan oleh magnetik aura ni merupakan madu peliharaan. Kerana madu yang orang kata berkualiti sangat tinggi tu mungkin boleh beli juga, tapi harga dia tu tak mampu. Jadi pada setengah-setengah orang lah. Dan istimewanya madu tu didatangkan dalam bentuk straw ataupun stick dalam panjang dia 1 jengkal saja. Tujuan dia supaya kita boleh bekalkan. Contohnya Yati kalau katakanlah ada madu dekat rumah bukan bermadu madu itu madu lain lah. Yang ni madu yang dimakan lah. Ada madu kat rumah, takkanlah nak bawa botol madu tu ke konti. Tetapi kalau ada dalam stik ni senang, mudah dibawa. Begitu juga kita boleh bekalkan kepada anak kita nak pergi sekolah, kita bekalkan dia 1-2 stik untuk dia sebelum menduduki peperiksaan. Dan kalau ada suami sebagai nelayan ataupun pemandu lori, kita boleh bekalkan. Sebenarnya bekalkan tu bukanlah orang kata sekadar bekalkan, tapi ada hubungan silaturahim antara kekeluargaan kat situ. Sebab kita masih ingat ketika kecil bagaimana mak kita lah membekalkan makanan kepada kita sebelum kita pergi ke sekolah. Jadi itu sangat orang kata sangat touching lah. Sehingga kini masih ingat lagi. Jadi bila kita bekalkan, satu lagi madu ni dia bukan kita rumus khas ataupun kita magnetizekan. Sama juga dengan minyak terapi tadi, dia boleh kata tenaga lah, mengimbang semula ion-ion cas-cas dalam badan kita. Dan sama juga dengan demonstrasi tu, kita boleh tunjuk demonstrasi. Itu dia berkenaan dengan madu magnetik aura lah. Okey, itu dah. Dan mungkin je nak tanya satu soalan juga pada Encik Adnan ni, kalau produk-produk ni ada tak pantang larangnya ataupun had umur? Macam contohnya kopi, had umur, adakah kanak-kanak boleh menggunakan sebagai minuman atau bagaimana? Sebenarnya setakat ni selama 3 tahun di pasaran, memang kita tidak ada orang kata feedback yang negatif. Cuma kadang-kadang tu peringkat awal tu ada orang yang mengalami healing crisis ataupun proses pemulihan. Iaitu healing crisis tu dalam bahasa saintifik proses pemulihan. Kerana kadang-kadang tu mungkin mengalami pening sekejap, lawyer mengantuk sebab kadang-kadang angin tu nak keluar dari badan, ataupun proses kesesuaian mengambil masanya. Jadi dalam flyers kita atau dalam website pun ada menceritakan kepada mereka yang kali pertama menggunakan produk magnetik aura, mungkin akan mengalami rasa pening, lawyer, mengantuk dan sebagainya, sambil demam pun ada. Cara dia, kita berhenti dulu pakai, dan kalau minyak terapi ni kita simpan dulu dalam poket selama beberapa hari, mendapatkan kesesuaian dia sebelum kita menggunakan semula produk magnetik aura ni. Tak berbahaya, cuma healing crisis dia. Kebanyakan produk pun macam tu. Dan kepada kita juga tak syorkan kepada perempuan yang mengandung, bukan berbahaya, tetapi orang kata peringkat kajian kita tak sampai ke tahap membenarkan menggunakan produk magnetik aura. Begitu juga kepada mereka yang berada di bawah kawalan doktor, masa dia di ICU pun kita tak galakkan, sebab kita tak nak ambil risiko yang melampau lah. Sama juga kanak-kanak di bawah 3 tahun pun kita tak galakkan pakai, walaupun tidak berbahaya, tetapi kita tak galakkan. Untuk keterangan lanjut, boleh layari www.magneticaura.com atau hubungi 012-721-2184. Pengedar diperlukan. Magnetik Aura.